Ada macam Abang Gan Pandu Laju kata Raja Torque. Memang torque dia yang paling tinggi dalam segmen dia untuk segmen B ni. Ya saya. Saya lah Abang H tu. Saya yang letak surat bawah meja awak tu. Bukan sebab saya pakai Honda, bukan. Sebab nama saya Amirul Hazmi H. Tapi saya ada kerja sikit. Nanti kita sembang semula, okey? Minta maaf tadi saya ada borak sikit tadi. Dan kita hari ni nak bercerita tentang sebuah ini dia Honda City Hatchback variant RS. Jadi Honda City Hatchback ni dia diperkenalkan kesinambungan daripada Honda City Sedan dan dia menggantikan Honda Jazz sebelum ni. Sebabnya Jazz generasi terbaru tak masuk Malaysia, tak masuk pasaran rantau Asia Tenggara, digantikan dengan City Hatchback. Dan yang penting juga City Hatchback ni dia membawakan, dia bukan setakat ada banyak improvement daripada City generasi sebelum ni, tapi City Hatchback ni juga yang paling penting bagi saya, dia membawakan juga ciri practicality yang ada pada Jazz sebelum ni, iaitu macam contoh Ultra Seat dengan 4 mode tu lah. Dan untuk City Hatchback kali ni juga dia pertama kali ada variant RS, sama dengan City juga, macam City Sedan ada variant RS kali pertama. Dan untuk RS pula kali ni dia bagi pada variant hybrid. Jadi kita terus ambil variant hybrid lah RS ni, sebab yang ni variant paling tinggi kita. Harga dia lebih kurang 108,000, tapi harga City Hatchback bermula pada lebih kurang 77,000. Untuk RS kita boleh nampak sedikit perbezaan pada variant nak bandingkan dengan yang bukan RS. Macam contoh dekat tengah-tengah ni dia ada panel hitam yang besar ni. Lepas tu dia punya logo ni H ni dia ada macam background biru sikit, menunjukkan dia punya hybrid ataupun elektrifikasi. Logo RS, lampu LED sepenuhnya, LED jenis reflector tu, fog lamp pun LED. Depan dan juga bumper belakang semua ada macam kemasan carbon fiber sikit. Okey, dekat bahagian tepi saya nak beritahu dia punya pintu dia of course keyless entry, tapi kiri kanan ada. Dan nak buka dia tak semestinya perlu tekan tu untuk kita lock saja, tapi nak buka dia kita boleh sentuh saja, kereta dah boleh terbuka kunci dia. Kiri kanan pun boleh. Bagi saya satu ciri yang bagus. Macam biasa Honda belah kiri dia ada bawah side mirror tu ada Honda Lane Watch. Bahagian belakang ni ialah sudah tentu dia punya perbezaan utama dia nak bandingkan dengan sedan ialah dia punya rekaan hatchback ni lah. Dan untuk hatchback ni juga Honda dia bukanlah setakat potong punggung City Sedan tu, tapi dia ada juga beberapa perubahan teknikal yang dia buat pada model hatchback ni. Sebagai contoh, berat keseluruhannya yang ni dia lebih kurang 7.3 kg lebih ringan daripada City Sedan. Lepas tu juga dia punya chassis tu, dia punya stiffness ataupun ketegaran dia tu lebih kurang 6% lebih keras daripada City Sedan. Jadi secara teorinya lah ini mungkin dia handling dia lebih sedap sikit, lebih tepat sikit daripada City Sedan. Okey, sekarang kita ke bahagian belakang. Untuk City Hatchback RS ni, dia punya lampu belakang dia ni kita boleh nampak lampu combination LED, tapi dia punya color tu dia gelap sikit daripada yang bukan RS. Lepas tu ada ni kemasan macam diffuser dan juga dengan carbon fiber, dan ada logo Honda dengan background biru sikit dan juga RSE HEV. Ini kita cerita sekejap lagi. Dan standard untuk semua City Hatchback, ada punya space dia lebih kurang kat sini 289 liter. Okey, dan paling penting untuk aspek practicality sama macam Jazz. Okey, City Hatchback ni dia ada dia punya belakang ni dengan Ultra Seats, iaitu dia ada 4 mode lah. Korang boleh tukar-tukar konfigurasi, iaitu 4 mode tu tall untuk letak barang tinggi, lepas tu long untuk barang-barang yang panjang, utility untuk maksimum ruang kapasiti ataupun ruang kargo, dan juga refresh untuk korang macam menunjuk ataupun berbaring sikit. Jadi saya rasa ini antara dia punya ciri utama ataupun paling penting yang buatkan orang beli City Hatchback ni. Okey, disebabkan City Hatchback RS ni merupakan model hybrid, jadi enjin dia kat bahagian sini ada beza sikit daripada City Hatchback yang bukan RS ataupun bukan hybrid. Bagi contoh, kita boleh nampak sini ada kabel-kabel orange ni, kabel high voltage. Lepas tu enjin dia saja dia pakai enjin jenis Atkinson cycle, tapi sama juga 1.5 liter NA 4 silinder. Cuma enjin ni saja dia power lebih kurang 97 horsepower gitu je. Tapi bila dia campur sekali dengan motor elektrik dan sistem hybrid ni, output dia total lebih kurang 108 horsepower dan 253 Nm torque. Menjadikan kereta ni boleh dikatakan itulah ada macam Abang Gan Pandu Laju kata Raja Torque. Memang torque dia yang paling tinggi dalam segmen dia untuk segmen B ni. Sekarang jom kita drive. Jadi
kereta hybrid yang moden-moden sekarang ni kan, dia dah tak macam hybrid dulu dah. Sebab walaupun hybrid yang sekarang ni dia lagi canggih, lagi banyak sistem, mungkin ada sikit lagi complicated ataupun lagi sophisticated sikit, tapi kita sebagai pengguna ataupun sebagai pemandu, kita tak nampak benda tu. Dan apa yang kita nampak pada skrin semua ni, pada kawalan-kawalan semua ni, simple saja, mudah saja. Macam tak banyak benda nak fikir, tak banyak benda nak kena control. Okay, kalau dulu sistem hybrid, okay, ada bateri, enjin, gearbox, lepas tu kita boleh kawal, contoh nak pakai mode EV sahaja ke, nak pakai mode enjin sahaja ke, nak jaga bateri macam mana ke. Yang sistem moden sekarang ni macam City Hatchback RS ni tak ada dah, tak perlu. City Hatchback RS ni dia tetap ada enjin dengan motor elektrik, dengan motor generator, dan juga ada e-CVT. Tapi semua benda tu kita macam tak perlu pening. Kita just bawa saja macam kereta biasa, dan sistem tu ataupun komputer sendiri yang akan tentukan kereta ni nak pakai EV mode ke, nak pakai engine mode ke, ataupun hybrid mode, dua-dua sekali, ikut keperluan. Okay, dan walaupun dekat skrin, okay, dekat instrumen depan kita ni, walaupun belah kiri ni kita boleh nampak ada dia punya paparan mode-mode ni, kita boleh ubah, kita boleh view dia punya power flow ataupun aliran kuasa. Tapi setakat kita boleh tengok je lah, kita tak boleh nak pilih pun kereta ni nak suruh dia pakai bateri ke, ataupun nak suruh dia pakai enjin saja ke, nak suruh dia tengah charge ke. Tak perlu fikir, tak perlu pening-pening. Dia sendiri akan tentukan. Macam untuk Honda sekalipun, sebenarnya sistem hybrid yang diorang punya yang baru sekarang ni, RS pada iMMD ni, dia dah sistem hybrid yang generasi ketiga dah. Jadi boleh dikatakan Honda sekarang ni dah cukup matang, cukup pandai lah buat sistem hybrid. Korang hampir tak tahu nak beza pun, ini City biasa ke City RS hybrid. Dia dah jadi version paling tinggi, paling power, paling high performance. Dan sebab tu jugalah bila Honda City RS ni saja yang dia bagi sampai torque 253 Nm. Bila bawa macam contoh 90 km sejam ni, apa nama ni, enjin dan juga motor elektrik sama-sama bagi kuasa. Bila kau lepas minyak sikit je, terus enjin mati. Nampak? Tekan je minyak, enjin hidup. Bila enjin mati memang tak pakai minyak langsung lah. Bila enjin mati, kau boleh nampak dekat power flow ni yang tenaga kinetik daripada tayar yang berpusing tu, dia pindahkan, dia guna untuk charge bateri. Bateri dia pun dia sendiri pandai jaga. Dia takkan guna bateri sampai flat. Dia ada je, dia akan tinggal bateri sikit, lepas tu dia sambung charge balik. Charge pun memang jarang dia akan charge sampai full. Kecuali kalau korang banyak turun bukit ke, contoh lepas Genting Sepah kan, turun bukit banyak main brake, turun bukit main brake, itu memang bateri cepat full lah. Dan bateri dia pun sebenarnya kapasiti dia kecil je, tak silap saya lebih kurang 1.3 kW macam tu je. Jadinya dia cepat nak kurang, dan dia cepat full. Cuma yang menarik untuk City ni, okay, dia ada mode kat belakang ni. Okay, selain pada drive, macam biasalah parking, reverse, neutral, drive. Belakang drive tu dia ada gear B. Okay, B ni dia macam engine braking punya mode. Kalau korang bawa jalan highway macam biasa, okay, dalam cara mudah lah, korang bawa jalan highway macam biasa, jalan flat dekat highway yang korang rasa tak banyak brake, tak banyak berubah speed, korang pakai D saja. Tapi kalau korang bawa dalam bandar, bawa slow dekat traffic apa semua, agak menarik korang try pakai B ni. Sebab B ni dia akan lebihkan sikit engine braking. Kalau pakai D, korang lepas minyak, dia akan charge tu sikit je. Tapi kalau korang pakai B, korang lepas minyak, dia akan rasa macam ada brake. Kereta makin cepat slow. Dan ini juga menjadikan City Hatchback RS ni, korang boleh buat teknik one pedal driving. Dia ada pedal shifter, tapi pedal shifter ni dia bukannya untuk tukar gear. Simple je. Dalam mode B ni, korang boleh gunakan pedal shifter ni untuk korang adjust dia punya tahap brake tu. Okay, dia ada 3 level, nombor 1, 2, 3. Kalau tahap 1 ni, dia bila korang lepas minyak, dia punya efek brake tu tak kuat, dia sikit je. Level 1 dia brake sikit. Kalau saya tekan yang tolak ni, macam nak downshift, dia pergi ke level 2, dia brake kuat sikit. Tarik lagi ni, dia pergi level 3, lagi kuat dia brake, lagi banyak dia charge. Kalau korang nak kurangkan efek brake tu, korang tekan tambah ni macam nak upshift. Macam ni tak? Jalan turun bukit saya tak perlu tekan brake pun. Itu je lah yang membuatkan ada sikit beza bawa City Hatchback ni dengan City Hatchback RS ni dengan hatchback yang bukan RS, yang bukan hybrid lah. Cuma dia tak ada mode driving apa, dia tak ada normal, sport apa semua tak ada. Kalau korang nak bawa laju, memang korang just tak kira dalam gear D ke, dalam gear B ke, korang tekan je, maximum performance akan bagi, torque maximum, horsepower maximum, engine dan juga bateri dan juga motor elektrik tu akan sama-sama bagi power untuk kereta. Cuma ada satu button untuk Econ. Econ ni macam ekonomi lah. Bila korang tekan tu, dia nyala gambar daun pokok-pokok tu, extra jimat minyak lah. Tapi kalau korang padamkan ni, dia
bawa macam biasa saja. Nak bawa relax ke boleh, nak bawa laju pun boleh, santai pun boleh, tak ada hal. Steering dia pun bagi saya paling lawa dalam dia punya segmen dia. Nak bandingkan dengan contoh Toyota Yaris ataupun Nissan Almera. Steering dia design lawa, pegang sedap, material sedap, kita boleh rasa material dia halus. Dekat dekat bahagian dashboard ni ada dua jenis material. Satu yang kasar ni, keras, yang ni pun keras juga tapi nampak macam leather lembut. Tapi kat bawah sini ada macam leather sikit lembut. Sama macam kat panel pintu, bahagian atas ni keras, tapi kat bawah ni bahagian yang mungkin selalu terkena kita punya lengan kalau kita nak buka tutup pintu, kita nak tolak dengan siku, dekat sini lembut. Lepas tu button-button semua memang terasa modern lah. Saya rasa boleh dikatakan antara paling cantik dan paling sedap pegang juga dalam segmen dia. Macam ada 3 button utama kat sini untuk aircon. Okay, pegang pun okay. Sekarang kita tak bergerak sangat dengar bunyi tak tahu kau dengar ke tak, tapi adalah dengar klik-klik. Sedap. Lepas tu paparan digital dia pun okey, kemas, halus, nampak high def. Screen infotainment dia ni okey saja, function okey. Color pun banyak, memang color-color dia semua dia bukanlah macam setakat biru, hitam, silver je. Dia ada color-color hijau, merah semua. Color cantik. Apple CarPlay ada. Cuma saya rasa kalau Honda lepas ni dia design screen yang sengit sikit ke arah driver, mungkin nampak lagi shock lah. Saya rasa saya lagi suka macam tu. Saya tak suka sangat yang terlampau flat itu. Tapi yalah, Honda dia falsafah dia mementingkan penumpang. Dia mungkin nak bagi mudah juga orang sebelah ni nak main-main kat sini kan. Bila driver bila masa sangat nak main kat screen kan, korang fokus kat driving. Okey, lepas tu tengok kalau dalam jam macam ni, engine langsung tak hidup. Lepas tu lagi satu, dia punya paparan belah kiri tu pun memang langsung tak wujud paparan RPM dalam kereta ni. Dia cuma ada speedometer je. RPM korang tak perlu fikir. Korang tak perlu fikir pun engine tu rev kuat mana ke apa ke, sebab kereta ni hybrid. Memang engine dan juga motor elektrik tu akan sentiasa bekerjasama. Tengok mana keperluan, ikut keperluan, ikut situasi manduan. Okey, kita tengok power dia. Full throttle. Baru dengar bunyi bising sikit, tapi still saya rasa bunyi bising dia tu terkawal. Saya rasa Yaris ataupun Vios bunyi dia kuat lagi. Dan tengok agak laju, kejap je dah 110. Agak laju untuk kereta segmen B. Okey, nak potong pun, okey, nak merge highway pun nampak. Nak tambah speed tengok. Dan handling pun, body roll pun apa semua, body control terasa lebih sekata, lebih harmoni dengan steering, dengan pergerakan body semua lebih sedap. Cuma itulah, bayangkan kalau City hatchback ni masuk pula tayar lagi sporty sikit kan, PS4 ke Potenza ke kan, dengan rim sport sikit, saya rasa lagi hidup steering dia ni. Kalau saya pakai kereta ni, antara first saya tukar itulah rim dengan tayar. Cuma tu disebabkan sistem hybrid dia ni, dia memang power banyak. Cuma bila korang bawa lebih sikit, laju sikit kan, macam contoh 80-90 ke atas, bila korang nak ubah speed tu, dia macam tu sikit. Dia macam ada springy ataupun rubber band effect sikit. Yalah, of course lah, sebab dia pakai CVT kan, eCVT. Dia punya RPM tu meter dia tu lagi banyak bergerak lah. Dia tak natural macam kereta auto biasa sangat. Tapi walaupun bunyi kuat, dia pergi memang pergilah. Itu tak perlu risau. Lepas tu menarik lah bila kita bawa dalam trafik kan, kita naik bukit ke turun bukit ke, kita boleh nampak dia punya power flow tu, aliran kuasa dia tu. Kejap dia charge, kejap dia masuk kejap bateri tolong engine, kejap dua-dua guna, kejap satu je. Tak perlu fikir. Okay, bawa saja macam biasa. Tapi itulah, saya sukalah driving kereta ni. Sebab kalau dulu Honda City yang lama dulu, saya lagi suka design dia. Lepas tu driving dia biasa-biasa je. Yang ni design dia pun dah makin okey, tapi driving dia lagi okey. Saya lagi suka dia punya bab driving. Lepas tu cuma bagi saya bentuk keseluruhan dia ni memang dah cantik dah nampak modern. Semua dia punya spek pun cukup tinggi, cukup latest apa semua. Cuma bagi saya, kalau saya secara peribadi, macam saya cakap tadi, mungkin saya akan tukar sikit, upgrade dia punya tayar dan juga rim, nampak lebih agresif, jahat sikit. Sebab body atas dia ni memang dah cukup cun dah. Okey, jadi siapa yang beli City Hatchback RS, bagi saya lah, dia sesuai untuk orang yang ataupun korang-korang yang jenis sangat-sangat macam tech savvy, suka macam contoh pakai phone yang latest, barang-barang gadget latest. Jadi mungkin korang akan suka kereta ni sebab dia ada teknologi yang agak latest dan sedikit dia bagi teknologi macam EV ataupun hybrid
pada kereta ni, tapi tak terlampau kompleks dan masih lagi boleh diterima lah macam praktikal untuk penggunaan seharian juga. Jadi kalau korang tak suka sangat sabut-sabut, korang pakai je lah yang bukan RS ni, yang bukan hybrid. Okay, dan tu saja saya rasa. Kalau korang tengok sampai habis video ni, terima kasih. Saya ucapkan subscribe lah sekali kalau belum. Subscribe, lepas tu tekan loceng, lepas tu share lah kat kawan-kawan korang ke, siapa-siapa fresh grad ke kan yang tengah cari kereta-kereta baru nak beli kan. Okay, itu saja. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.